berlaku penyakit kepada seseorang, berlaku kesusahan kepada seseorang, sebahagian mereka menganggap bahawa sihir ni tak lebih daripada gangguan minda seseorang. Penyakitnya di dalam sahaja. Perbezaan pandangan, tapi dia tidak menjadikan akidah. Pilih mana-mana pandangan, dia tidak menyebabkan orang yang memilih salah satu pandangan terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Cuma orang yang menafikan sihir, dia ada masalah lain. Sebab kebanyakan hadis menyebut tentang sihir. Bila menafikan sihir, wallahu a'lam. Boleh jadi orang tu menolak hadis, boleh jadi juga orang tu dia ada alasan tersendiri. Tapi yang zahir, dalam hadis disebutkan sihir wujud. Orang yang keras membantah sihir, kemungkinan besar dia anti hadis. Sebab perkataan itu disebut dengan banyak di dalam hadis. Ada sebahagian di kalangan orang yang mengkritik sihir, penulis-penulis moden di Mesir, di kalangan sahabat-sahabat yang bersama dengan Muhammad Abduh dan sebagainya, mereka mengkritik. Kritikan itu tak boleh. Kita tak terima kritikan itu. Sebab dalam hadis sihir disebut dengan jelas. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan inti hadis, orang yang mengkritik hadis, dia ada perbezaan yang besar. Ada macam-macam tahap dia. Mula-mula sekali kita kena pasti apa tahap orang tu. Ada orang yang mengkritik hadis tapi dia tak cerdik. Pada dia menganggap hadis tu bukan hujah. Hadis ada, dia anggap hadis tu betul, sahih sampai kepada kita, tapi bukan hujah. Tapi ada orang yang dia cerdik sikit, dia menganggap bahawa hadis ni ciptaan ulama. Betul, ramai di kalangan tokoh orientalis, A.J. Vincik, dia kemukakan pandangan itu. Hadis ni ciptaan orang Islam. Orang Islam simpan sanad, matan dan sanad dimasukkan kemudian. Ada berbagai perbezaan di kalangan inti hadis. Dan ulama hadis dah jawab persoalan tu. Cuma kita assume orang tu dia sebab apa dia tolak hadis dia pun tak tahu. Ada orang dia lagi tak cerdik daripada tak cerdik. Dia anti hadis, tapi sebab apa dia anti hadis dia pun tak tahu. Untuk kita jawab, pertama sekali, Al-Quran umum. Dan pertama, perintah Al-Quran untuk mengikut hadis. Quran suruh mengikut hadis. Maksudnya sesiapa yang menolak Al-Quran, artinya dia juga menolak hadis. Sebab Quran suruh kita ikut hadis. Dalam banyak ayat Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa Nabi datangkan kepada kamu, ambil. Apa yang Nabi larang, kamu tinggalkan. Ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tak cakap berdasarkan nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Yang Nabi cakap itu adalah wahyu. Sebahagian inti hadis, mereka kata yang maksud wahyu itu Nabi cakap tentang Al-Quran, bukan hadis Quran sahaja. Tapi jawapan kita kata ayat itu umum. Umum maksudnya setiap perkataan yang keluar daripada mulut Nabi. Dan Allah sebut dalam Al-Quran juga, walau taqawwala alaina la akhadnahu bil yamin. Kalau Nabi tipu di atas nama kami, maka kami akan mengangkat Nabi dengan tangan kanan. Allah sebut kami akan angkat Nabi SAW. Allah akan potongkan urat halkum Nabi. Semua ayat ini menceritakan bahawa Rasul adalah sumber hukum. Tuan nak lawan dengan inti hadis, jangan guna hujah sunnah. Memang kita pakai. Gunakan hujah Al-Quran. Nabi diberikan Al-Quran dan juga huda, petunjuk. Imam Syafi'i mentafsirkan dia dengan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran tidak boleh difahami tanpa hadis. Kalau Al-Quran ditinggalkan tanpa hadis, maka Al-Quran boleh dibawa ke mana-mana sahaja. Syiah dia pakai Quran, Mu'tazilah pakai Quran, Khawarij pakai Quran. Kalau kita kata sumber hukum hanya Quran, maksudnya seolah-olah kita kata bahawa Allah memang nak kita berpecah. Nampak tak? Kau saya seorang je nampak. Kalau kita kata Quran sahaja sumber hukum, seolah-olah kita kata bahawa memang Allah nak bagi kita berpecah. Sebab Al-Quran boleh dibawa ke mana-mana. Khawarij dia ambil ayat Quran, dia kata dia ikut Quran. Syiah dia ambil beberapa ayat Quran, dia kata dia ikut Quran. Cara untuk menentukan Quran betul atau salah, Quran nak dibawa ke mana, mestilah mengikut sunnah. Dengan sunnah. Dan berkaitan dengan solat 3 waktu. 3 waktu saja disebut dalam Quran.
lidulukil fajr, aqimis salata liduluk, macam ayat tu lupa dah. Tarafai minan nahar wa zulufan minal lail, 2 sempadan siang dan 1 sempadan malam, dan zulufan minal lail, 2 sempadan malam. Wallahu a'lam. Al-Imam Ibn Kathir dia bahaskan panjang berkaitan dengan ayat ni. Tarafain, 2 sempadan siang. Zahir menunjukkan 1, tapi Ibn Kathir menyebutkan ayat ini menunjukkan bahawa 2 perbezaan waktu siang. Nas Al-Quran saya kena rujuk balik, tapi dalam kitab tafsir Ibn Kathir dan sebagainya mereka sebutkan bahawa di dalam Al-Quran sendiri dia menceritakan tentang 5 waktu, walaupun disebut 3. Zamakhsyari dia sebutkan lebih detail. Dia sebutkan bagaimana perjalanan siang kaitan dengan ayat Al-Quran. Tapi tuan-tuan kalau kata tak boleh baca buku penulis bid'ah, tak boleh baca buku Zamakhsyari. Dia Mu'tazilah. Kalau nak, tulisan dia bagus, dia menceritakan tentang waktu. Pada saya, solat 5 waktu, kalau nak bahas bab tu, Quran juga ceritakan. Walaupun nas 3 waktu, tapi maksudnya 5 waktu. Tapi yang kedua, kita kata agama tidak boleh difahami tanpa sunnah, mesti melalui sunnah. Rabi' dia adalah seorang alim besar, guru kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sebutkan bahawa Rabi' adalah guru dia, yang dia pergi bertanya kepada Rabi'. Syakautu, syair Imam Syafi'i, dia mengadu kepada Rabi' tentang, maaf saya, itu waqi'. Syakautu ila waqi'. Rabi' adalah murid yang paling rapat dengan Imam Syafi'i. Okay? 2 orang berbeza, waqi' dengan Rabi'. Okey, tinggalkan cerita dia. Ar-Rabi' dia adalah orang yang paling banyak meriwayatkan kisah Imam Syafi'i. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi dalam Manaqibus Syafi'i, kebanyakan sanad dia terhenti kepada Ar-Rabi'. Sebab dia orang paling banyak meriwayatkan nas Syafi'i. Dan dia di antara orang yang awal-awal mengembangkan idea Syafi'i. Ceritakan tentang fiqh Syafi'i. Syafi'i tulis kitab Al-Risalah. Tapi Rabi' dia adalah di antara orang yang menyebarkan cara hidup Syafi'i. Dia cerita sebab pengalaman dia dengan Syafi'i banyak. Semua kisah-kisah hidup Syafi'i kebanyakan dia diceritakan oleh Rabi'. Jadi dia antara orang yang berjasa besar dalam mazhab Syafi'i. Orang kedua, Allah Alam, saya kena dulu. Tuan, sebelum last satu lagi baru terbaca, ada orang mengkritik Qaradawi. Mereka kata sebab Qaradawi membenarkan perempuan dan lelaki bersama di dalam parlimen, sebab tu Qaradawi sesat. Sebab perempuan dan lelaki boleh sama-sama pergi parlimen. Wallahu a'lam. Kalau lihat kepada pelaksanaan di negara Islam pada hari ini, kita kata bukan Qaradawi seorang yang sesat. Of course, yang pertama, parti politik Malaysia semua sesat. Sebab dia ada sayap puteri, dia wanita. Bahas UMNO, keadilan, memang tiga-tiga sesat lah kalau ikut tu. Dan juga di negara-negara lain. Ingat, nak kritik ni berpada-pada. Dulu kita marah Sirajuddin Abbas. Sirajuddin Abbas kata apa? Wahabi sesat. Sebab apa Wahabi sesat? Sebab Wahabi mengharamkan rokok. Memang tu orang Indonesia rokok menjadi benda biasa. Ulama semua isap rokok. Jadi Sirajuddin Abbas, dia nak naikkan kemarahan orang kepada Wahabi. Dia kata salah satu sebab Wahabi sesat sebab dia halalkan rokok. Sekarang ni semua orang haramkan rokok pun. Tuan-tuan jangan track masuk benda yang sama. Hari ini kita menulis Qaradawi sesat sebab Qaradawi haramkan perempuan masuk parlimen. Belum sampai 5 tahun orang akan kata tak logik pandangan ni. Memang semua orang sebab Qaradawi membenarkan perempuan dan lelaki masuk parlimen sama-sama. Kita kata Qaradawi sesat. Hari ini orang akan kata bukan, tak payah tunggu lagi 10 tahun. Sekarang ni orang kata mana ada negara yang nak pimpin biar lelaki saja. Semua urusan biar lelaki saja. Menteri Pembangunan Wanita pun esok kita buat negara sendiri, kita bagi lelaki pegang jawatan. Sebab apa perempuan tak boleh pergi parlimen, tak boleh bincang dengan lelaki. Ini nak kritik tu pada-pada lah. Jangan keluarkan semua benda. Sebelum kita keluarkan, fikir dulu kena tak kena benda ni. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.